Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil amanah itu, kalau tak silap situ lah tu. Kalau salah minta diperbetulkan, sebab serasa sayanya dan dalil amanah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan dalil amanah itu, yakni dan bermula dalil yang menunjukkan mesti para anbiya mursalin bersifat dengan amanah, dan tentu tidak bersifat mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam dengan khianat. Tu takdir gitulah. Tu. Betul dah. Puan Zainora telah mengesahkan. Betul dah. Dan dalil amanah itu, ini dan dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat dengan amanah mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam, serta tentu tidak bersifat dengan khianat mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam. Gitu. Jika cak ni rekah wa dalilul amanati, kena takdir lah. Wa dalilu wad dalilu yadullu alal wujubil amanati wastihalatil khiyanati lahum alaihimus salatu wassalam. Gitu. Contohlah tu kalau kat Arab dia cakap ni rekah dan dalil amanah itu. Yang ni kalau kat Arab
wa dalilul amanati. Nah, bermula dalil amanah itu gitu. Jadi kena takdir supaya kita tu faham. Inilah kitab ni, begitulah orang panggil pengajian dia tu. Laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Kitab ni kalau tidak ada hazaf dan takdir. Hazaf ni maknanya yang dibuang. Dia buang tu kenapa? Cakapan tu ringkas. Tu dan dalil amanah itu. Tu rekah kata. Tapi nak faham sungguh-sungguh maksud yang dikehendaki oleh pengarang kitab tu tak boleh gitu. Yang dihazaf, yang dibuang tadi tu ditakdirkan kembali. Dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti amanah mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, serta tentu tidak khianat mereka itu Rasul. Tu orang panggil takdir. Kalau kitab-kitab ni tidak ada hazaf dan takdir seperti ni, la fahimal himaru, pasti himar pun boleh faham ngaji, baca kitab. Himar pun boleh mengajar kitab katalah. Jadi jangan cuba-cuba kita nak buat pandai-pandai ambil kitab-kitab. Nampak orang duk mengajar kitab Miftahul Murid, kita pun nak juga mengajar kitab untuk kita pun reka goreng. Mestilah kitab kita nak mengajar kitab tu kita kena mengaji, gitu. Tak semestinya semua kitab kita kena mengaji. Maksudnya kitab yang selevel dengan dia tu kita mengaji. Tu barulah orang panggil boleh kita nak mengajar kitab-kitab yang selevel dengan apa kitab yang kita mengaji. Tu kalau tidak kita goreng lah. Kita goreng, tidak membawa ke orang tu faham betul-betul apakah yang dikehendaki maksud oleh tuan pengarang kitab ni. Gitu dah. Baik, kemudian kita sambung tadi, dan bermula dalil amanah itu takdir. Tu orang panggil apa tu? Hazaf lah tu. Dia buang, dia bercakap ringkas gitu. Kita kena takdir lah. Kalau ke Arab wadalilul amanati, takdir. Wadalilu yadullu alal wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu wastihalatil khiyanati alaihimus salatu wassalamu. Itu contoh tu. Hak Melayunya, dan bermula dalil yang menunjuklah ia di atas mesti amanah, mesti bersifat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam dengan amanah, dan tentu tidak bersifat dengan khianat atas mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, kerana Allah Ta'ala. Selalu dah. Tu selalu dah lah. Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu. Ini pun dia hazaf banyak ni. Tuh. Dia hazaf banyak. Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita umat ni dengan mengikut mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, menunjukkan mereka itu terpelihara daripada mengerjakan yang ditegah. Tu ya hazaf banyak ni. Kalau kita ambil di kitab-kitab lain, dia bunyi gini. Wadalilu yadullu ala wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu wastihalati khiyanati alaihimus salatu wassalamu annahum law khanu bi fi'li muharramin au makruhin au khilafil aula lakana ma'murina biha, lakana ma'murina bihi. Gitu. Tu lakana ma'murina bihi. Itu lau khanu. Gini. Ya, jadi kalau kita kiranya dalil ni kena panjang lagi ni.
Dia kena buat mari fardu takdir. Bukan terus-terus kerana buat alasan lalu dah. Kerana ni orang panggil alasan. Illah dia panggil. Mana maklunya? Maklunya tak ada. Maklu ni pun buang juga. Hazaf juga. Kena takdir. Kalau kira-kiranya begini. Jikalau tidak bersifat. Gitu. Kena buat mari jikalau lah. Jika tidak bersifat. Orang panggil lau fardu takdir. Qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir itu tidaklah membawa perkara tersebut benar-benar berlaku. Hanya kita nak kepada natijah. Natijah dia, kesimpulan dia akhir. Apakah kesimpulan dia? Nak kesimpulan tu kena mari jika dululah. Jika ke, kalau ke, jikalau ke, iyalah ke. Kita takdir mana? Wak lolok, tipu-tipu kata. Jikalau tidak bersifat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam dengan amanah, nescaya bersifat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam dengan khianat. Kalau mereka tidak amanah, pasti mereka khianat. Kenapa? Kerana la wasitata bainahuma. Kerana tidak ada hak tengah di antara keduanya. Kalau amanah tentu tidak khianat. Kalau khianat tentu tidak amanah. Dua tu. Dia tak lagi dah, selain dari ada dak tengah-tengah, amanah sikit, khianat sikit, tak ada. Kalau dah amanah tidak khianat, kalau dah khianat tidak amanah. Gitu. Faham nak sahabat Rasul ke apa dulu ni? Sahabat kata tak bersifat dengan amanah. Kalau gitu tentu dia khianat. Dah. Kalau dia khianat jadi rena ni. Baru masuk kita baca ni. Lau khanu bi fi'li muharrami. Dan jikalau khianatlah mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Khianat bi fi'li muharrami, dengan memperbuat perkara yang haram. Au makruhin, atau duk buat perkara hijau makruh. Au khilafil aula, atau duk buat hijau hak bahasa menyalahi hak paling afdal, paling utama. Tu kalau Rasul ni tidak amanah, tentu dia khianat. Kalau dia tu khianat, mesti dah dia buat perkara yang haram, yang makruh, yang khilaful aula. Kalau dia tu khianat dengan memperbuat perkara haram, perkara makruh, perkara khilaful aula, lakana ma'muri nabihi. Nescaya kita umat ni pun diperintah dengan dia. Apa? Dengan mengerti bi fi'lil muharrami tadi tu, dengan mengerjakan perkara yang haram tu, kita pun disuruh jugalah buat perkara yang haram. Kenapa? Kerana kita disuruh ikut Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni baru masuk. Kenapa kau orang panggil kita tu disuruh buat perkara yang haram, yang makruh, yang khilaful aula juga? Li'anna Allah ta'ala amarna bittiba'ihim fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim min ghairi tafsilin. Tu. Li'anna Allah, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala amarna, menyuruhlah ya Allah akan kami, memerintahlah ya Allah ta'ala akan kami, bittiba'ihim, dengan mereka mengikut akan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalamu. Ikut-ikut, takluk pada kata ikut. Ittiba' fi aqwalihim, pada segala perkataan mereka itu. Wa af'alihim, pada segala perbuatan-perbuatan mereka itu. Wa ahwalihim, dan segala kelakuan-kelakuan mereka itu, ahwal hati mereka itu. Jadi kalau orang panggil gitu, kita pun disuruh jugalah buat kerja benda haram. Kita disuruh juga buat benda haram. Bolehkah terima kata kita ni disuruh buat perkara yang haram, yang berdosa, yang makruh, yang ditegah, ataupun menyalahi yang lebih? Tentu tidak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak suruh
Kerana Allah Ta'ala tidak pernah suruh. Li'anna Allah Ta'ala la ya'muru bi muharramin. Karena Allah Ta'ala tidak pernah suruh kita buat perkara yang haram, wala makruhin, wala khilaful aula. Tu. Allah Ta'ala tak suruh kita buat perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara khilaful aula. Sebentar ya. Halo? Sudah sampai? Sudah sampai ke? Sudah sampai? Sekejap dekat dengan kereta kuning tu Allah. Baik. Maka sebab itulah dia katakan tadi. Dia kata kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikutkan mereka itu. Baru sampai situ. Banyak mana ya buat dia. Kalau kita nak jelujur, nak takdir penuh, jikalau para rasul tidak bersifat dengan amanah, tentu dia bersifat dengan khianat. Dan jikalau bersifat rasul dengan khianat, dengan mengerjakan perkara yang diharam, makruh, khilaful aula, tentu kita disuruh ikut dengan mereka itu, mengerjakan perkara yang haram. Sekejap Bos. Baik. Sambung lagi. Maaf banyak ada lagi nak bagi akaun di rumah. Mana tadi tu? Jadi kembali balik. Jika rasul tidak bersifat dengan amanah, tentu dia bersifat dengan khianat. Jika rasul bersifat dengan khianat, dengan mengerjakan perkara yang diharam, dimakruh, khilaful aula, nescaya kita pun disuruh ikut juga buat benda haram, buat khilaful aula, buat benda makruh. Kenapa? Ni baru masuk. Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu barulah masuk apa ni? Hak dalam kitab kita ni. Nak cerita kata hak ya hazah tu banyak mana tu? Ni baru masuk. Tu. Ulah balik dah. Jika Rasul tidak bersifat dengan amanah, tentu bersifat dengan khianat. Jika Rasul bersifat dengan khianat, lagu mana? Dengan mengerjakan perkara yang diharam, makruh, khilaful aula, nescaya tentu kita tu disuruh perbuat benda haram, benda khilaful aula, benda makruh. Kerana apa? Baru masuk. Baru masuk dalam kitab kita ni. Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala kan suruh kita ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceramahkanlah, forumkanlah, syarahkanlah, dialogkanlah, ikutlah nak kata orangnya apa. In kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian tu cinta akan Allah Ta'ala, kalau betul mu tu cinta pada Allah Ta'ala, mu dakwa kata mu saya Allah Ta'ala, mu cinta pada Allah Ta'ala, fattabi'uni, mu kena ikut aku. Ni puya-puya makhluk ni banyak dak baca ayat ni ni. Kita kena ikut Rasul, ittiba'us sunnah. Ya dah. Tapi bagaimana kita nak ikut sunnah kalau kita tu tak cinta Rasul? Bagaimana kita nak cinta Rasul kalau kita tak kenal Rasul? Tu anak dara kita tu boleh ikut Bangla lari ke Thailand untuk kahwin. Kenapa? Kerana cinta. Bagaimana dia boleh cinta? Sebab dia kenal. Jadi mustahil seorang tu dakwa kata saya ikut Rasul padahal dia tidak cinta Rasul. Saya cinta Rasul padahal dia tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk ikut mesti kena cinta. Untuk cinta mesti kena kenal. Sebab itulah katanya orang tua-tua Arab, pepatah Arab kata apa? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Kenal itulah pokoknya, buah daripada pokoknya itu ialah mahabbah, cinta. Orang tua-tua kita berkata tak kenal maka tak cinta. Ya tu. Tu kita kena kenal hak dalam kitab kita Siddiq wasif jami ar-rusli wasif jami ar-rusli bil amanah wasik wa tablighi wal fatanah. Hak ni hak kita dok kenal dalam sifat 20 ni, hak syarat sah iman ni. Untuk mengesahkan iman kita ni paling kurangnya ni. Hak sifat 20 duk cara ni mana? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib kita iktikad para rasul bersifat dengan 4 sifat tu atau 3 sifat tu. Lepas tu berapa orang rasul? 25 orang rasul kita kena kenal lah. Nama Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim ila akhir. Nabi Muhammad kita kena lebih sikit lah kena kenal. Nabi Muhammad orang Arab, bangsa Quraisy, lahir di Mekah. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah binti Wahbin. Tu duduk di Mekah, terima wahyu umur 40. Isra' Mi'raj, Isra' di Palestin, Isra' Mi'raj naik pas ke langit tu. Hijrah ke Madinah. Isteri Khadijah, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Saudah. Kena tahu tu. Anak Nabi Ibrahim, Abdullah, Qasim, Zainab, Ummul Kulsum, Fatimah. Tu. Kena tahu tu. Wafat di mana Nabi? Di Madinatul Munawwarah. Setakat kenal hak tu sah dalam iman dia, akidah dia sahihah dah. Tapi adakah orang panggil menambah rasa cinta? Untuk menambah rasa cinta tu tak mada dengan kenal hak fardu ain ni. Kena mengaji lagi Siratun Nabawiyah, Syama'ilul Muhammadiyah, Khasaisun Nubuwah, Dalailun Nubuwah. Kena mengaji lagi. Pak ilmu ni. Karena soal rasul ni, dalam kuburnya tidak seperti mana soal hak lain. Kalau soal hak lain itu Tuhan tanya, malaikat muka nakir tanya sekali ya, man rabbuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Tu. Tanya sekali-sekali je. Wa aina qiblatuka. Tu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka nakir itu akan tanya 2 kali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kemudian dibawa datang ke suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Tu tengok. Jadi ketika itunya kalau kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh jawab. Man hadzal rajulu, siapa lagi? Puyo ni kawan tak kenal, tak esok jopok ni. Habis. Tapi kalau orang tu mengaji Syama'il Muhammadiyah, tu dia tahu kata sahabat duk cerita rupa parah betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya lagu mana, rambutnya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, tubuh badan saiz dia macam mana. Dia tanpa ragu-ragu, dialah, inilah huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok.
Kita disuruh kan ikut Rasul. Jadi disuruh ikut Rasul bermakna kita disuruh cinta ke Rasul dan disuruh kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ala, jaga-jaga, ingat-ingat, ketahuilah. Nah, la imana liman la mahabbatalah." Tidak ada iman yang sempurna. Bukan tak ada iman dengan kafir tu. Tak ada iman yang sempurna. Liman la mahabbatalah, bagi siapa yang tidak ada cinta baginya. Itu. Tu. Nah, pas cinta nak dapat mana? Kena makrifat. Kena kenal. Tak kenal maka tak cinta. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Tu gitu. Baik. Jadi kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikutkan mereka itu Rasul. Nah, kalau gitu, bila Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasul, fattabi'uni, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tiba-tiba Rasul tadinya, kita duk kata dia buat perkara-perkara yang haram, dia tidak amanah, dia khianat. Maka kita pun kena buat benda haram juga. Tu berat tu kalau kita pun kena buat benda haram juga. Nah, sedar kalau orang panggil benda haram ni Tuhan tak suruh. Nah, wa huwallahu ta'ala la ya'muru bi muharramin wala makruhin wala khilafil aula. Nah, padahal Allah Ta'ala tidak menyuruh buat perkara haram, buat perkara makruh, buat perkara khilaful aula. Bahkan cegah nak pula ada. Cegah buat perkara, jangan duk buat perkara haram itu ada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu. Nah, tu Allah Ta'ala suruh kita ni buat keadilan dan kebaikan. Nah, Allah Ta'ala suruh kita mencegah kemungkaran, perkara yang haram, perkara yang dosa, perkara maksiat dan sebagainya. Tiba-tiba oleh kerana Rasul kita fardu takdir, wak lolok kata dia tidak amanah, makna dia tu khianat, maka dia tu buat khija dosa, buat khija haram, buat khija makruh, maka kita umat ni pula Tuhan suruh ikut mereka itu Rasul. Buat juga perkara haram. Mana boleh Tuhan tegah buat benda yang haram. Tanakut dia panggil. Di satu tempatnya Tuhan suruh ikut Rasul. Sedangkan Rasul tu hak fardu takdir kita, bukan hakikat sebenarnya, tidak hak kita buat lolok-lolok tadi tu. Rasul tadi tu khianat, buat perkara haram. Di dalam satu tempat pula Tuhan suruh kita ni, Tuhan larang buat benda yang haram. Tuhan tak bagi kita buat perkara maksiat. Tuhan tegah kita buat perkara yang haram. Tu ataupun perkara-perkara yang ditegah tak kira lah. Bukan setakat haram saja, makruh pun benda ditegah. Bukan makruh tu buat tak apa, tak buat tak apa. Talabut tarki juga itu benda makruh, tapi tolak dia tu tidak jazim, tidak putus. Hingga-hingganya kalau kita buat tak berdosa, kalau kita tinggal dapat pahala. Dapat pahala kalau kita tinggal, itu makruh. Kalau kita buat tak berdosa tu dengan makna tidak mengekali, tidak meremeh-remehkan. Itu benda makruh ni benda ditegah. Jadi kalau orang panggil gitu, tanakut, belaga jadi. Belaga jadi. Tuhan suruh ikut Rasul, Rasul buat benda haram, kita pun nak buat benda haram. Tuhan larang kita buat benda haram, lepas tu lagu mana? Nak buat lagu mana? Jadi akhirat esok Tuhan kata, bapa buat benda haram ni, saya tegah ni. Tuhan kata, saya murka buat benda haram ni. Kita pun dengan mendabik dada, Tuhan, Rasul mula tu buat agak benda haram, jadi saya tu awak suruh saya ikut Rasul, saya pun buat jugalah benda haramnya sebagaimana hak Rasul buat. Dah apa hak Tuhan suruh sendiri, saya ikut Rasul. Tuhan kata, ya ke? Saya tak tahu tu. Berat. Jadi bawa jahil pula Tuhan, lagi berat. Jadi Tuhan tu tak tahu kata Rasul tu khianat ke mana. Tu lagi berat lah. Tu. Jadi tentu tidak lagu tu dah. Bawa jahil Allah Ta'ala. Mana? Tak tahu kata Rasul dia tu khianat. Lemah Allah Ta'ala, tak pandai Allah Ta'ala, jahil Allah Ta'ala nak pilih Rasul tu siapa. Sebab apa? Pergi pilih oleh orang khianat. Siapa umat pun canggah gapo Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala larang buat benda haram, benda makruh. Tiba-tiba umat ni
buat benda haram dan makruh atas alasan apa? Ikut Rasul. Bila esok Tuhan tanya mana mu ikut Rasul, betul ke Rasul buat? Betul. Tuhan pula jahil. Tuhan kata saya tak tahu tu. Rasul buat kerja lagu tu. Berat tu. Maka tak tahu Tuhan tu tentu tidak. Jahil Tuhan tu tentu tidak. Maka sabitlah mesti ni orang panggil natijahnya maka sabitlah mesti para rasul tu bersifat dengan amanah, tentu tidak khianat. Habis. Tu tengok. Sebab itulah dia kata menunjukkan apa? Menunjukkan oleh suruh Allah Ta'ala tadi tu. Tu. Menunjukkan mereka itu, yakni menunjukkan oleh suruhan Allah Ta'ala itu kepada kita dengan mengikut akan mereka itu terpelihara daripada mengerjakan yang ditegur. Baru klik situ. Tu baru masuk di hak kita ni. Tu kenapa? Kerana kalau tidak orang panggil rasul tu terpelihara maksum, ismah, amanah, bahkan mengerjakan orang panggil perkara haram, perkara berdosa, makruh, khilaful aula, bermakna Tuhan hak suruh kita ikut rasul tu jahil, tak tahu kata rasul tu khianat. Jahil Allah Ta'ala mustahil. Jahil Tuhan tu benda tentu tidak. Hak kita hukum dah dengar, tentu tidak Tuhan jahil. Mana istihalatul mustahil, tentu tidak Tuhan bodoh. Tu kalau bodoh nak buat alal ke mana? Kita duk sabit dah kata Tuhan tu ada sifat ilmu. Tiba-tiba mari ikut sifat ni, dalil sifat amanah ni, jahil pula Tuhan. Tak boleh terima dengan akal kita tu. Tentu tidak Tuhan jahil. Kenapa? Kerana telah sabit dah kita i'tikad Tuhan bersifat dengan ilmu. Kalau Tuhan tidak bersifat ilmu, dia jahil. Kalau dia jahil, bagaimana yang alal ni? Kalau alal ni tak ada, betul ke tak? Tidak. Kerana nampak dengan mata kepala kita alal ni ada. Bergerak depan kita, dengan kita sekali ni siapa hak buat? Maka sabit Tuhan bersifat dengan ilmu, lepas dah. Tu. Kalau gitu mesti juga para rasul tu bersifat dengan amanah, tentu tidak khianat. Kenapa? Kerana suruh Allah Ta'ala kepada kita ikut rasul tu, tanda kata rasul tu telah dijamin oleh Allah Ta'ala tidak mengerjakan benda manhiyin, benda yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Tu sebab tu dia suruh kita ikut dia. Sebab tu rasul tu suruh ikut dia. Sebab tu Allah Ta'ala apa perintah rasul, Allah Ta'ala perintah kita tu ikut dia. Allah Ta'ala perintah juga rasul supaya rakyat kepada kita tu ikut dia. Gitu dah. Habis situ. Bila Allah Ta'ala sendiri jamin kata, "Hei Nasia, ikut rasul tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Bila Allah Ta'ala sendiri orang panggil suruh kita umat ni ikut rasul, bermakna Allah Ta'ala jamin dah para rasul tu pasti amanah, pasti ismah, tentu tidak khianat. Tu lagu tu dalil dia. Tu dia kata tu ayat untuk Nabi Muhammad SAW saja. Memanglah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Memanglah ayat tu untuk Rasulullah SAW, tapi kulluma tu tiap-tiap barang sabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabata alaihi sabata alaihim as-salatu wassalamu. Sabata alaihim sabata alaihimur rasul alaihimus salatu wassalamu aidan. Gitu. Mana tiap-tiap perkara yang sabit bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sabit juga pada para rasul-rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil ghalib lah, di atas jalan ghalib. Karena ada juga perkara yang khususiyah tu tidak tidak sabit dengan nabi-nabi lain, tertentu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi hak tidak khususiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila disabit kepada Nabi Muhammad, sabit juga untuk para nabi yang lain. Kerana semuanya anbiya dan
mursalin. Habis situ. Dan dengan diri dalil amanah ini, ai bagi dalil amanah ni, tengok kecek pendek gitu, yang malas nak baca nak urai panjang-panjang. Dan dengan diri dalil amanah ini, kita faham daripada dalil amanah ni, jadi dalil bagi wajib yang ketiga bagi mereka itu pula, yakni juga. Mana yang ketiga? Iaitu yang ketiga, wajib bagi mereka itu tabligh, iaitu menyampaikan. Tu. Lagu mana? Nah, dalil amanah ni juga jadi dalil bagi sifat tabligh. Tu cakap gini ni atas jalan lazim lah ni. Nah, atas jalan rekah lazim. Ya kira tak boleh nak lazim gitu, kena sebut sosok lah. Tu. Karenanya tabligh ni bukan tabligh royak belaka dak. Tabligh ma umiru bi tablighihi. Sampai benda hak disuruh sampai. Tu. Nah, kalau benda hak ma umiru bi kitmanihi, wahyu yang diperintah untuk disembunyikan, hak tu tak boleh nak menyapa tu. Tetaplah wajib bersifat dengan menyembunyi Rasul. Haram dia tabligh, haram dia menyampai. Atau ma khuyiru bi tablighi, wahyu hak pasang diberi pilih. Nah, nak menyapa boleh, tak menyapa boleh. Nah, nak menyapa ke siapa, tak menyapa ke siapa, boleh, tak ada masalah. Maka tu harus Rasul bersifat dengan tabligh, harus bersifat dengan kitman, menyembunyi. Ada pun kita nak bicara dalam sifat 20 ni, dalam ilmu pengajian kita akidah ni, hak mana kita nak iktikad pada Nabi tabligh, hak mana? Tablighu ma umiru bi tablighihi. Menyampaikan wahyu hak diperintah dengan menyampaikan. Tu. Ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Mana wahyu yang diperintahkan menyampai tu kepada umat. Itu. Hak tu Rasul bersifat dengan tabligh. Maka kalau wahyu hak Allah Ta'ala perintah dengan menyampai kepada umat, tiba-tiba Rasul tu kitmanu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyembunyi Rasul dengan perkara hak disuruh oleh Allah Ta'ala, perintah oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan perkara tersebut kepada makhluk. Maka ketika tu Rasul tu khianat. Khianat lah apa panggil. Tu. Kalau Rasul tu tidak bersifat dengan tabligh ma umiru bi tablighihi, nescaya bersifat khianat lah. Wadalilu, itu nak reka sendiri boleh tak? Wadalilu yadullu ala wujubi tablighi ma umiru bi tablighihi fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu wastihalati alaihim wastihalati kitmani alaihim alaihimus salatu wassalamu fi ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Annahum lau lam yuballighu, jikalau lau lam yuballighu lakatamu. Gitu. Jadi dalil kita nak reka gini. Bermula dalil yang menunjukkan mesti bersifat Rasul alaihimus salatu wassalam dengan menyampaikan wahyu yang diperintahkan mereka itu, dengan menyampaikan dia wahyu kepada makhluk. Dan tentu tidaklah mereka itu menyembunyikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan wahyu tersebut kepada makhluk. Dalil ke mana? Annahum, ialah bahawasanya mereka itu Rasul, lau lam yuballighu, jikalau tidak menyampailah mereka itu, lakatamu, nescaya menyembunyi mereka itu. Kenapa? Izla wasitata bainal kitmani wat tablighi, karena tidak ada benda hadut tengah di antara kitman dan tabligh. Tak ada benda hadut tengah dalam nisbah kepada wahyu hak diperintah dengan menyampai dah. Kena kait gitu. Tu. La wasitata bainahuma, tak ada benda hadut tengah. Kalau nisbah dengan wahyu hak diperintah dengan menyampaikan, kalau mereka tidak menyampai, mereka menyembunyi. Kalau mereka tidak menyembunyi, mereka menyampaikan. Tu. Mestilah kalau mereka tidak menyampai, maka mereka menyembunyi. Izla wasitata bainal kitmani wat tablighi. Tu.
lakinnahum lam yaktumu. Itu. Akan tetapinya mereka itu Rasul sebenarnya tidak menyembunyi. Tidak menyembunyi. Kerana apa? Izlau katamu. Kerana jikalau menyembunyi oleh Rasul. Ni katamu ni mana kitmanu apa ma umiru bitablighihi lil khalqi. Itu. Izlau katamu syai'an ay ba'dan mimma umiru bitablighihi lil khalqi lakana ma'murina bikitmanil ilmi. Kalau para rasul tu menyembunyikan sedikit daripada ilmu, daripada wahyu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan, maka kita ni makhluk, nescaya kita pun disuruh juga menyembunyikan ilmu fardu ain yang disuruh menyampaikan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala amarana bil iktida'i bihi. Karena Allah Ta'ala suruh kita ikut rasul-rasul. Jadi tiba-tiba rasul menyembunyi ilmu, kita bukan menyembunyi ilmu. Sedangkan dalam ayat yang lain, surah yang lain, hadis yang lain, orang yang menyembunyi ilmu tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dihumbai dalam api neraka. Bahkan dalam Quran kata, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tengok. Tuhan sendiri pulaknya kata dalam Qurannya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan, kenyataan-kenyataan hak jelas dan petunjuk yang jelas. Setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab Al-Quran ni, maka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan melaknat pula lah akan dia oleh tiap-tiap makhluk yang melaknat. Tengok. Tokelah pula Tuhan laknat rasul-rasul dia. Tengok. Beratlah kalau gitu. Tu. Bahkan dalam Qurannya Tuhan kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al yatim fama minhum min ahadin an uhajizin. Itu. Kalau kamu taqawul, makna kamu buat dusta. Tu apa kami sampaikan, kamu pergi sembunyi ke sikit. Tuhan suruh sembahyang waktu, Nabi sembunyi 3 waktu. Nabi kata, hai, sembahyang 2 waktu je. Contoh. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, akan setengah daripada aqawil, mana setengah daripada perkataan-perkataan Tuhan, wahyu-wahyu Tuhan. La akhadna minhu bil yamin. Pasti kami akan ambil salah. Azab akan kamu, hai Nabi Muhammad SAW. Summa laqata'na minhu al yatim. Pasti kami akan putus, kau orang panggil urat jatuhmu. Summa laqata'na minhul watin. Watin ni mana urat jatuh. Fama minhum min ahadin anhu hajizin. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu tu yang mampu menegahkan. Tengok. Tu tengok. Habis itu. Maka tentu tidaklah Rasul nak kena laknat. Jadi artinya kalau Rasul tu bersifat dengan kitmanu ma umiru bitablighihi lil khalqi, tidak bersifat dengan tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, maknanya dia telah khianat, dia tidak amanah. Maka kerana inilah kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, dia kata mana? Dan dengan diri dalil amanah ini, tu ialah jadi dalil bagi wajib yang ketiga, ini sifat yang ketiga bagi mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam pula yang ini juga. Apakah yang ketiga, yang sifat yang ketiga? Iaitu yang ketiga, yang sifat yang ketiga, perkara yang ketiga bagi Rasul, wajib bagi mereka itu Rasul tabligh. Apa? Tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Tu menyampaikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala dengan mereka itu dengan menyampaikan. Habis situ. Kemudian kita sambung lagi insya-Allah. Ambonya minta untuk berhenti awal sikit hari ni. Sepatutnya kita berhenti 10.30, tapi hari ni kita minta berhenti awal sikit kerana ada tetamu orang nak mari back account di rumah hamba ni. Jadi kita sambung pula insya-Allah lah pada bulan hadapan insya-Allah. Dan yang harus pada hak mereka itu satu jua. Dah. Jadi nak masuk perkara yang harus bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi hak wajib kita iktikad dah,
Mana hak wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu masuk dalam tabligh jugalah kalau mengikut Maturidiyah. Mana kita wajib i'tikad mesti rasul tu benar, mesti rasul tu amanah, mesti rasul tu menyampaikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan. Mesti dah mereka tu cerdik. Tu orang panggil apa? Hak wajib i'tikad dengan wujud. Dalilnya sebagaimana kita sebut dah tadi. Nah, tentu tidak mereka tu dusta, al-kizbu atau al-kazibu, dusta atau al-khianatu, khianat, ataupun al-kitmanu, menyembunyi, atau baladah, bodoh. Apa? Tentu tidak dusta, tentu tidak khianat, tentu tidak menyembunyi, tentu tidak bodoh. Apa? Dalilnya sebagaimana kita sebut dah tadi. Kemah tu ada satu lagi tentang hak para rasul ni, ialah tentang sifat haruh. Sifat haruh ni penting. Nanti kita kata molek sifat haruh ni penting setara mana. Yang ni kalau tak faham sifat haruh ni lah hak membawa ke ada setengah-setengah fuk-fuk hak berahi ke tasawuf tapi tak mengaji dengan tok guru hak betul. Siapa pagi kata Nabi Muhammad ni tak ada kemaluan lah, bukan jantan, bukan tina, bukan laki, bukan puan. Tu tengok. Ni tak faham sifat haruh ni. Tak belajar fardu ain tu. Bukan ada hak kata Nabi Muhammad ni pada sisinya ada sifat-sifat ketuhanan, pada sisi dianya ada sifat-sifat kehambaan. Tu berat. Nanti kita akan sambung pula insya-Allah pada pertemuan yang lalu. Amba minta maaf banyak untuk berhenti awal sikit hari ni karenanya ada orang yang nak baik kira akaun di rumah hamba tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma yas'aluka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatih wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.